Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Tapi hari ini ceritanya betul-betul Abang rasa special sangat bila dapat cerita ni datang daripada seorang makcik ataupun lebih kenal lagi Abang panggil dia dengan nama Puan Normala. Nama sebenar sama macam nama makcik Abang, Puan Normala. Berlaku dekat sebenarnya permulaan cerita ni berlaku dekat negeri Pahang, tapi Abang lupa sebenarnya dekat daerah mana dalam cerita tu. Abang lupa sebab cerita ni Abang dapat daripada panggilan telefon. Makcik Normala ni cerita dekat Abang. Tapi untuk cerita kali ni Abang tak gunakan nama Makcik Normala. Abang gunakan nama yang disarankan oleh Makcik Normala ni. Sebenarnya cakap kalau boleh gunalah nama orang lain sebab dia tahu, dia baca daripada komen, dia selalu tengok YouTube Abang. Dia kata komen orang selalu kata gunakanlah nama dia. Jadi kali ini Abang gunakan nama lain iaitu nama Erina, nama moden sedikit. Jadi cerita kali ni agak panjang, berlaku daripada tahun 1960, 70, 80 dan menganjur ke tahun 1990-an. Panjang ceritanya. Jadi Abang pecahkan kepada 3 bahagian. Sebenarnya tujuan Abang pecah supaya Abang sempatlah nak tengok balik, baca balik. Kurang-kurang Abang tak lari ceritanya. Jadi tanpa membuang masa, jom terus kita kan apa boleh. Jadi jom kita teruskan kepada cerita. Tapi sebelum tu kita sama-samalah berdoa. Moga-moga Allah berkati hidup kita dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kita, berikan kesihatan baik kepada kita, dipermudahkan segala urusan kita dan diberikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua yang mendengar, yang dulu dan yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, Abang banyak berbelit-belit tadi. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita daripada Makcik Normala. Cerita ni bermula pada tahun 1960-an. Pada waktu tu Makcik Normala lebih kurang umur 10 tahun lah. Normala lah, Erina, nak guna nama Erina tadi kan. Jadi Abang letak nama Erina je lah. Jadi Erina pada waktu tu umur dia baru 10 tahun. Dia kata dia tinggal dengan nenek dia dekat satu daerah di negeri Pahang. Dia tak tahu mak ayah dia dekat mana. Sebab ikut cerita nenek dia, mak ayah dia dah lama bercerai. Walaupun dah lama bercerai, dia tinggal dengan emak kepada emak dia. Maksudnya nenek tu adalah emak kepada emak Erina. Cumanya dia kata setiap kali dia tanya tentang kisah mak ayah dia, nenek dia mesti mengelak untuk bagi tahu. Cuma nenek dia adalah tunjukkan beberapa bukti yang sebenarnya Erina ni memang lahir sebagai seorang, bukanlah anak luar nikah ke ataupun anak tak sah taraf ke, tapi memang dilahirkan atas dasar perkahwinan. Cuma perkahwinan mak ayah Erina ni tak dapat bertahan lama, mungkin ada masalah lain yang tak diceritakan oleh nenek dia dan akhirnya bercerai. Tapi dia kata walaupun bercerai, dia tak pernah jumpa mak dia sampai sekarang. Dia kata Makcik Normala lah, Erina. Erina kata dia tak pernah jumpa mak dia sampai sekarang. Dia tunggu juga tiap-tiap kali balik raya, mana tahu mak dia datang melawat dia kan. Tapi memang harapan hampa lah, memang mak dia tak pernah datang melawat dia. Jadi sejak daripada kecil, dia kata seingat dia memang duduk dengan nenek. Atuk dah tak ada pada waktu tu, dah jadi arwah. Jadi dia tinggal dengan nenek dia. Cuma nenek dia ni dekat kampung tu, nenek dia agak terkenal sebab nenek dia adalah antara orang yang pakar dalam buat anyaman tikar. Jadi pada masa yang sama itu sebagai sumber rezeki dia orang sekeluarga, Erina dan juga nenek dia. Pada masa yang sama nenek dia ada juga berkebun. Tapi nenek dia ni memang kata Erina sangat cantik. Dan dia punya penampilan dia, kata Erina, sangat menawan. Boleh dikatakan orang kampung tu selain kenal nenek dia sebagai seorang yang pandai buat tikar mengkuang, tikar anyaman tikar, nenek dia dikenali dengan gelaran perempuan paling cantik dekat kampung tu. Pada waktu tu dia kata nenek dia, waktu Erina umur 10 tahun, nenek dia dah umur 50-an. Maksudnya taklah terlalu tua, masih lagi muda lah pada waktu tu kan. Tapi dia kata sebenarnya dia tak anggap apa-apa pun buruk tentang nenek dia. Sampailah satu malam, tiba-tiba dia tengah tidur pada waktu tu, dia dengar
nenek dia bercakap dengan seseorang di luar kelambu. Pada waktu tu dia orang tidur dalam kelambu. Jadi di waktu tu kelambu tu, sebelah kelambu ada pelita. Jadi teranglah juga, dia kata bolehlah nampak dia. Dalam samar-samar cahaya, dia nampak nenek dia bercakap dengan seseorang. Cuma yang lebih peliknya, nenek dia bercakap menghadap dinding. Jadi Erina pun pelik. Dia tengok aja apa yang nenek dia buat. Dia tak syak apa-apa. Dia rasa mungkin nenek dia memang jenis bercakap dalam tidur ataupun nenek dia tengah bermimpi. Tapi benda tu disimpan dalam hati. Sampailah esok paginya. Waktu tu umur dia 10 tahun. Dia tanya dengan nenek dia. Nenek dia bercakap dengan siapa malam tadi. Tanpa selindung-selindung pun. Nenek dia terus cakap. Nenek bercakap dengan penjaga keluarga kita. Dia adalah beritahu nama dia Puteri Abang tak boleh beritahu nama puteri tu, nanti marah pula orang sebelah nanti kan. Jadi dia kata nenek bercakap dengan pelindung keluarga kita, namanya adalah Puteri Bunga Mawar, contohlah Puteri Mawar, dia kata. Jadi Erina masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia pun tak ambil benda tu secara serius. Mana ada pelindung kita Puteri Mawar? Kalau iyalah Puteri Mawar tu melindungi kita, mesti kita dah kaya raya. Itu dalam hati Erina, budak cerdik kan. Dalam hati Erina kata macam tu. Tapi dia kata setiap kali dia pergi sekolah, ada sesuatu yang buatkan dia rasa tertanya-tanya pada nenek dia, iaitu dekat sekolah dia memang diajar untuk belajar agama, adalah subjek agama pada tahun tu. Tapi bila dia ajukan soalan, nenek kenapa kita tak solat? Nenek dia kata memang kita tak perlu solat. Kita dah ada pelindung. Nama pelindung kita Puteri Mawar. Ini kurafat jangan ikut. Jadi dia kata pelindungnya Puteri Mawar. Jadi sejak daripada kecil, daripada peristiwa yang dia nampak nenek dia bercakap sorang-sorang tu, Erina dah anggap hidup dia ditemani dengan Puteri Mawar. Kat mana-mana dia pergi pun nenek dia akan cakap, jangan risau, Puteri Mawar akan tolong. Lepas tu jangan risau, Puteri Mawar akan mengubati keresahan hati. Sikit-sikit Puteri Mawar, sikit-sikit Puteri Mawar. Jadi Erina pun tak bertanyalah banyak tentang siapa Puteri Mawar tu, tapi dia memang daripada kecil dah didoktrin ataupun dah disematkan dalam kepala dia yang apa-apa pun yang melindungi keluarga dia adalah Puteri Mawar. Jadi benda tu memang dah tersemat dekat dalam hati, minda dan fikiran. Apa-apa Puteri Mawar. Jadi ceritanya pada umur dia 11 tahun, Erina umur 11 tahun, dia ni memang biasalah budak kampung kan. Jadi aktiviti dia memang lebih kepada kejantanan sikit, manjat-manjat pokok. Jadi kalau mana anti-anti, makcik-makcik pada tahun tu mesti faham kan, budak-budak perempuan pada tahun tu tak semestinya main masak-masak. Ada kalanya panjat-panjat pokok manggis, pokok mangga. Jadi pada waktu umur dia 11 tahun, Erina panjat pokok manggis. Jadi bila dah panjat sampai ke puncak tu, tak macam mana dah ambil manggis tergelincir, jatuh. Bila jatuh, bahunya patah. Bila bahunya patah, pada waktu tu memang tidak menjadi kebiasaan. Bila dah duduk pula di hujung kampung kan, di hujung dekat dalam, dia kata dekat kampung dia, dekat Pahang tu memang jauh ke dalam, agak ke hutan sikit. Jadi nak bawa ke hospital tu sesuatu benda yang mustahil. Memang tak diajar pun untuk bawa dia ke hospital. Jadi dia pun dirawatlah di rumah. Inilah peristiwanya, permulaan peristiwanya. Pada waktu tu nenek dia sedih sangat bila tengok Erina terbaring. Erina kata waktu tu dia memang sakit, tapi dia kata dia masih lagi boleh beraktiviti lah, walaupun sebelah tangan dia macam terkulai. Dia tak rasa sakit sangat sebab dalam hati dia kata tak apa, jangan risau, Puteri Erina akan tolong. Salah, Puteri Mawar akan tolong. Dalam hati dia macam tu. Jadi bila nenek dia tengok nenek dia sedih-sedih, dia cakap dengan nenek dia, nenek pergilah minta Puteri Mawar tolong Erina punya tangan ni baik. Lepas tu nenek dia pun macam mengiyakan apa yang Erina cakap. Tiba-tiba nenek dia keluarkan satu bekas jahitan yang diperbuat daripada anyaman mengkuang. Bekasnya kecil aja, dia kata. Bila dibuka dalam tu, Erina nampak ada beberapa jarum dan ada beberapa kain perca. Pada waktu tu Erina pelik, apa benda yang nenek dia buat. Lepas tu dia tanyalah dengan nenek dia, nenek buat apa sebenarnya?
Nenek dia cakap dia nak minta tolong Puteri Erina, salah lagi. Dia nak minta tolong Puteri Mawar untuk baik pulih Erina. Jadi, waktu tu, tengah lebih kurang pukul 9 malam, ditemani cahaya pelita. Waktu tu pada waktu tu cahaya pelita, belum ada elektrik lagi kata Erina pada waktu tu. Ditemani cahaya pelita, nenek dia tindihkan 2 kain perca dan nenek dia mula menjahit sambil bergurindam. Pada masa yang sama gurindam tu tak nampak macam gurindam langsung kata Erina. Bunyinya macam lagu yang akan mentera. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu disambung dengan wahai penjaga langit dan penjaga bumi. Lepas tu adalah rentetan-rentetan dia punya persambungan-sambungan ayat dia, dan sambil nenek dia bergurindam, bernyanyi-nyanyi sambil menjahit kain yang bertindih. Sambil tu dia berdoa, moga-moga Puteri Mawar cepat-cepat sembuhkan cucunya daripada patah bahu. Hai Puteri Mawar. Dia macam tu, lebih kurang abang pula yang seram. Jadi dia kata sambil nyanyi-nyanyi, sambil nenek dia menjahit, sambil minta tolong dengan Puteri Mawar. Pada waktu tu Erina rasa macam seronok sebab dia kata, akhirnya Puteri Mawar akan menolong dia. Jadi dia biarkanlah nenek tu buat sampai habis jahitan tu, dan selepas tu jahitan tu diletakkan di bawah bantal tempat Erina tidur. Erina diam je. Dia tengok je apa yang nenek buat. Lepas tu Erina tak cakap macam dengan nenek dia, boleh tak ajarkan lagu yang nenek dia selalu nyanyi-nyanyi tu, yang nyanyi-nyanyi nak minta tolong tu. Nenek dia cakap nenek dia akan ajar bila Erina dah baik daripada patah bahu. Dah nak jadi memang kuasa Allah Ta'ala, walaupun dah bergurindam semua, tapi tetap juga kuasa Allah Ta'ala kan, daripada Tuhan. Jadi dengan kuasa Allah Ta'ala, selang 2-3 hari, patah bahu Erina yang sakit tu hilang macam tu je. Jadi Erina rasa kepercayaan dia kepada Puteri Mawar betul-betul mendebal. Memang betul lah ni Puteri Mawar punya kerja. Jadi dia kata waktu tu memang dia berharap nenek dia dapat ajar gurindam yang nenek dia nyanyi malam tu. Dan lepas dia pujuklah nenek dia. Nenek dia cakap dia tak nak ajar sebabnya belum sampai masa, tapi dia pujuk. Akhirnya nenek dia pun ajarlah. Tiap-tiap malam sebelum tidur, nenek dia akan ajar Erina nyanyi gurindam tu. Bismillahirrahmanirrahim, wahai penjaga langit, penjaga bumi, adung dung macam tu. Jadi setiap malam sampaikan benda tu, kata Erina, dah jadi zikir. Dah jadi zikir kepada Erina. Dan benda ni berterusan. Cumanya Erina ada minta juga bekas jahitan tu. Dia nak try dia punya power, test power, tapi nenek dia cakap belum sampai masa. Jadi jadi pada masa umur dia 19 tahun, waktu tu dia baru habis HSE, lebih kurang lah, satu peperiksaan yang lebih kurang macam STPM pada zaman-zaman dulu. HSC lah namanya lebih kurang. Erina dapat keputusan yang sangat memberangsangkan. Jadi dia diterima untuk masuk ke universiti. Tapi dia kata pada waktu tu ada berita yang sedih. Akhirnya nenek dia meninggal dunia. Sebelum nenek dia meninggal dunia, sempat nenek dia bagi bekas jahitan tu pada Erina. Dia kata jaga bekas jahitan tu baik-baik. Dan kalau apa-apa nak minta tolong ke apa dalam keadaan kesusahan, tindihkan 2 kain perca, jahit kain tu elok-elok di sekeliling kain perca tu, dan sambil nyanyi gurindam. Nanti dia kata Puteri Erina, salah lagi, Puteri Mawar akan tolong. Jadi itu yang Erina ingat bila dia masuk universiti, dia bawa bekas tu. Cumanya dia kata, dia nak kata nenek dia ni mengamalkan kurafat pada waktu tu, dia tak pasti sebabnya nenek dia meninggal tak buka bumbung. Lagipun nenek dia meninggal dalam keadaan yang baik, yang elok aja, mukanya berseri-seri je. Jadi dia tak tahulah sama ada nenek dia ni mengamalkan kurafat ke tidak. Tapi Erina percaya benda tu adalah warisan keluarga dia. Warisan keluarga yang diperturunkan kepada keluarga perempuan. Dan itulah yang dipercayai Erina. Kita sambung bahagian yang kedua. Abang kena belik dulu tulisan yang abang tulis daripada perbualan abang dengan Puan Ramlah.
Ramlah kan? Puan Ramlah, Makcik Ramlah takut-takut abang tersalah cerita, tertinggal cerita. Tak sedap lah kan, ini amanah orang. Okey, sambung cerita. Jadi, Erina pun masuklah universiti pada tahun tu lebih kurang tahun 70-an lah. Tadi 60-an dia masuk 70-an. Ujung-ujung tu 70-an. Dapatlah dia masuk universiti, dan universiti tu ada dekat Kuala Lumpur, dia kata. Di kawasan Kuala Lumpur, Selangor lah macam tu. Tapi abang tak nak beritahu nama universiti tu. Tak adalah penting sangat. Tapi dia dapat masuk universiti dalam bidang ekonomi. Lebih kurang lah dalam bidang ekonomi, sebab selepas tu Erina kerja dengan bank. Jadi dia kata dia dapatlah masuk universiti. Bila dia masuk universiti tu, dia dibawa sekali bekas jahit tu yang nenek dia bagi tu kan, yang dalam tu katanya ada Puteri Mawar tinggal dalam tu. Dia bawa masuk universiti, bawa masuk asrama. Waktu tu asrama satu bilik ada 2 orang. Jadi dia kata pernah juga beberapa kali dekat waktu dia belajar dekat universiti tu, dia rasa macam sakit hati dan dia nak gunakan bekas tu nak jahit biar Puteri Mawar tu tolong dia, ataupun dia dalam keadaan kesusahan, dia kata banyak sangat kerja yang dia kena buat kan, dia nak minta tolong puteri tu tolong dia buat kerja, dia kata. Tapi dia terfikir nenek dia pesan benda tu hanya perlu dibuat pada waktu-waktu yang sangat perlu. Kalau waktu-waktu biasa setakat nak lepas-lepaskan buat assignment, jangan bergatal-gatal, panggil Puteri Mawar. Kan Puteri Mawar kecekik, kau kan cakap lebih macam tu lah, lebih kurang nenek dia cerita. Nenek dia tinggalkan bekas jahit dan juga beberapa harta termasuk tanah dan rumah. Memang semua menjadi milik Erina. Jadi dia kata pernah satu hari tu kawan dia gunakan bekas tu untuk menjahit. Jadi gaduh, Erina kata. Kawan dia tak tahu yang bekas tu sebenarnya adalah bekas Puteri Mawar kan. Tapi kawan dia satu bilik ni gunakan jarum tu untuk jahit dia punya blouse. Waktu tu bila Erina tahu, Erina marah gila. Sebab dia tak nak puteri tu pergi berdamping dengan kawan dia. Sebab mungkin mendatangkan bahaya. Lagi satu, itu adalah warisan keluarga. Dia kata mana boleh warisan-warisan keluarga tu turun-turunkan, dipas-pas pada orang lain kecuali pada keluarga dia kan. Jadi dia kata sempat bergaduh disebabkan bekas jahit tu. Jadi nak jadi satu cerita, waktu dia belajar dekat universiti, dia minatlah dengan seorang mamat ni, satu kos dengan dia, ekonomi juga. Dia kata handsome-nya memang jauh handsome-nya lah dia berbanding Hil Amir pada zaman tu. Dia kata memang handsome lah budak lelaki ni, cuma tak dia beritahu. Makcik Ramlah ni pun tak ingat, Erina pun tak ingat sebenarnya nama lelaki tu, tapi dia kata lelaki tu handsome gila. Jadi dia cubalah pikat lelaki tu, cubalah nak berdekat-dekatan lah kan, tapi tak berjaya. Lelaki tu nampak macam tak berminat dengan dia, lelaki tu berminat dengan perempuan lain. Jadi pernah sekali Erina terfikir nak gunakan jahitan dan gurindam tu untuk pikat lelaki tu. Mula-mula dia rasa macam tak jadilah, mungkin tak jadilah, sebab dia kata niat dia dah macam tak berapa nak baik. Ini dah lebih kurang macam kena sampuk menyampuk orang lebih kurang ya. Ini macam perbuatan yang jahat, seperti nak menyampuk orang tu supaya suka kat dia. Tapi Erina cuba juga, dia kata. Dia ambil 2 kain tu, bila waktu Sabtu Ahad waktu tu, budak bilik dia tak ada, pergi entah ke mana-mana, dia kata. Dia ambil 2 kain tu, lepas tu dia bergurindam. Di hujung gurindam tu, dia minta tolong Puteri Mawar. Tolonglah Puteri Mawar, dia kata, biarlah lelaki tu suka dekat dia, terpikat dekat dia. 2-3 malam juga dia buat benda yang sama. Dia memang suka sangatlah, dia kata, dengan lelaki tu. Tapi tak menjadi. Lelaki tu pandang tidak pun dia. Berlalu macam tu je. Dia pelik juga. Kenapa tak menjadi? Tapi selang 2-3 malam dia mimpi. Dia mimpi, dekat dalam mimpi tu dia diberitahu ilmu dia belum cukup kuat lagi untuk gunakan mentera yang diberi oleh nenek dia. Jadi dalam tu puteri tu cakap, amalkan lagi gurindam tu, sebatikan dengan jiwa. Jadi Erina kata itu adalah puncanya kenapa dia punya gurindam tu dan jahitan dia tu tak dapat nak pikat lelaki tu. Jadi Erina kata satu lagi puncanya adalah benda ni hanya boleh dilakukan bila Erina ataupun tuan betul-betul tersakiti, disakiti, barulah benda ni jadi. Kalau setakat-setakat nak buat-buat macam tu, nak menyampuk-nyampuk orang tu, memang tak boleh, dia kata.
Dalam mimpi itulah puteri itu bagi tahu. Jadi Erina pun okeylah. Oh, jadi mungkinlah sebab tu dia punya ilmu tak menjadi. Jadi tak dapatlah dia pikat lelaki tu. Tapi sejak daripada tu dia amalkan semula amalan bergurindam waktu malam. Kadang-kadang kawan-kawan dia tegur juga, lagu apa yang kau nyanyi? Hel Amir bukan, Uji Rashid bukan, Ramlah Lam lagi dah jauh lah, Zaitun Sami'on pun bukan, dia kata. Jadi dia beritahu ini adalah gurindam, nyanyian dia dengan nenek dia dengan dia cipta lagu ni sama-sama. Jadi ada juga kawan-kawan dia, ajarkan aku. Dia pun tak nak ajar. Dia kata dia tak adalah beritahu kawan dia ni sebenarnya adalah mentera, dia tak beritahu. Jadi benda tu berlalu sampailah dia habis belajar. Bila dia habis belajar, dia dapatlah kerja dekat satu bank. Pada waktu ni umur dia dah 24 tahun. Erina dah umur 24 tahun dan dia terpikat dengan seorang lelaki dan nak jadi dipendekkan cerita lah. Waktu dah bercinta-cintun tu, akhirnya dia tahu rupanya lelaki tu adalah suami orang, dah ada bini. Lelaki tu adalah pegawai polis. Jadi dia kata waktu tu memang dah cinta-cintun sangat, walaupun jadi bini kedua pun jadi bini kedua lah. Sempat juga bergaduh dengan bini pertama. Dia kata bercerang-cerang rambut, tapi dah namanya cinta kan. Walaupun lelaki tu dah beranak penak, tapi dia bukanlah perampas, dia kata. Tapi dia kata nak menumpang kasih, sebab selama dia hidup dia tak pernah rasa kasih sayang seorang lelaki. Jadi disebabkan tu bila ada pria berkumis datang pria berkumis datang memikat dia, polis pula tu. Jadi memang jatuh hatilah, kata Erina. Tapi dia kata perkahwinan dia taklah begitu bahagia sangat. Menjadi isteri kedua bukanlah sesuatu yang mudah, dia kata. Jadi dia kata selang beberapa bulan, nak dekat setahun juga dia kahwin, akhirnya dia dapat satu berita yang sangat-sangat mengecewakan. Bila dia dapat tahu suami dia ada perempuan lain. Dia tanya suami dia, ni abang ni ada perempuan lain ke tidak ni? Saya dapat rasa dia ni, hati seorang wanita boleh merasainya, dia kata. Lepas tu suami dia beritahu lah, minta izin. Dia kata saya nak kahwin lagi satu. Suami dia baik, dia kata. Tapi kata Erina, dia punya sakit hati tak boleh nak cakap. Dia kata dia rasa macam nak patah-patahkan aja tengkuk suami dia. Apa kurangnya pada dia? Rambut panjang, waktu tu belum pakai tudung, dia kata. Rambut panjang mengurai, badan cantik, kerja bagus. Apa lagi yang dia nak? Dia kata. Jadi disebabkan sakit hati tu sangat waktu tu. Yelah, perempuan kan kalau sakit hati lain macam tau. Jadi perempuan waktu tu, Erina cakap dia sakit hati sangat. Satu hari tu bila dah bergaduh banyak kali dengan suami dia sebabkan suami dia ada perempuan lain, dia keluarkan bekas jahit nenek dia. Waktu tu dia tak fikir panjang, dia tindihkan 2 kain perca, dia jahit sambil dia menjerit-jerit, dia menyanyi gurindam tu, dan doa dia ialah, kau bagilah pengajaran kepada suami aku. Waktu tu dia ingat pengajaran tu macam suami dia tiba-tiba sakit, atau suami dia tiba-tiba apalah yang biasa-biasa je lah pengajaran. Tapi tak sangka benda yang buruk terjadi pada dia. Suami dia aksiden, hampir-hampir meninggal. Dan aksiden sewaktu dalam bertugas, hampir-hampir meninggal. Waktu tu Erina rasa bersalah sangat-sangat dengan apa yang dia buat. Dia ingat nak bagi pengajaran setakat terpelecok, jatuh tangga, atau macam tu lah, tercucuk duri. Lebih kurang lah macam tu. Sakit hati kan dia kata. Tapi dia kata kereta suami dia remuk, mujur suami dia tak mati. Waktu dia menyesal sangat-sangat. Dia tak tahulah macam mana, mungkin doa dia salah atau gurindam dia terlebih kuat agaknya. Dia kata akhirnya benda tu melerit-lerit sampaikan dia, bini pertama dan juga suami dia jadi gaduh. Sebab bila peristiwa tu berlaku, si isteri pertama ni pergi jumpa dengan seorang bomoh. Lepas tu bomoh tu beritahu yang Erina ni sebenarnya ada pendamping, pembela polong, dia kata. Erina ni bela polong. Jadi si isteri pertama beritahu pada suami yang Erina ni bela polong, sampaikan benda tu jadi gaduh dan akhirnya menganjur kepada penceraian.
Erina diceraikan dan suami dia kahwin dengan perempuan baru. Jadi macam tu. Jadi dia kata waktu tu dia sedih sangat, dia kecewa sangat. Dia bukan bela polong. Dia cuma ada Puteri Mawar je. Dia pun tak pernah tengok Puteri Mawar tu, pernah jumpa dalam mimpi tu pun samar-samar dalam kabus, dia kata. Tak nampaklah jelasnya. Cuma dia tahu tu puteri lah sebab berpakaian puteri. Tak ada misai. Kalau ada misai, putera. Jadi dia kata, okeylah, dia kata, sakit hati, dia kata, sakit hati lepas dah kena cerai tu, menangis lah dia kata. Dia menangis, tak puas hati dengan suami dia. Last dia pun buat satu tindakan. Dia gunakan sekali lagi mentera dan jahitan tu, kali ni ditujukan kepada bekas janda, bekas madu dia, isteri pertama. Nak tahu apa yang jadi? Rumah isteri pertama terbakar. Waktu tu Erina kata puas hati, padan muka, dia kata, ceraikan aku cuma nak menumpang kasih. Bukannya aku nak memporak-porandakan. Aku perlukan seseorang untuk menumpang kasih. Macam tu. Tapi disalah ertikan, dia kata. Jadi dia kata dia dapatlah balas dendam, terbakar rumah kakak tu. Mujung dengan kakak tu tak terbakar. Dalam doa dia kata dengan kakak-kakak tu terbakar. Tapi alhamdulillah kakak tu umur panjang. Suami dia umur panjang, bekas madu dia pun umur panjang. Tak kenalah. Dia cuma rumah dia terbakar. Tak ada yang kemalangan jiwa. Tapi dia faham, memang lepaslah, dia kata, lega sangat-sangat. Dan sejak daripada tu dia kata ada kesan buruknya. Setiap kali dia gunakan jahitan tu dan juga mentera tu, badan dia akan rasa penat sangat bila malam tu. Dia tak tahu kenapa. Pernah juga dia tengok arwah nenek dia bila gunakan jahitan tu, esok paginya nenek dia tak bangun tidur, penat. Bila dia tanya nenek dia cakap, bila kita gunakan mentera ni, kita punya semangat diambil oleh Puteri Mawar untuk Puteri Mawar terus hidup. Macam itulah lebih kurang. Jadi dia kata lepas dah terbakar rumah kakak tu, dia lega sangat padan orang tua tu. Dan kita sambung bahagian yang ketiga, iaitu bahagian yang terakhir. Perasan tak cerita ni menarik kalau dibuat drama? Ni cerita drama. Best pula cerita dia. Abang masa dapat dengar cerita ni lama, 2 jam abang berborak dengan Cik Normala, Mak Cik Normala. Best ceritanya. Pengalaman yang menarik. Kali ni tak adalah hantu sangat, tapi bekas tu yang jadi misteri. Okey, kita sambung bahagian yang ketiga. Sikit lagi. Jadi, pada umur 26 tahun, Erina jadi janda muda. Tak ada anak kan, janda muda, dan dia bekerja sebagai seorang pegawai bank. Pada waktu tu dia kata tak ramai pegawai bank perempuan dan dia salah seorang dia. Ada ijazah pula tu, jadi naik pangkat gila-gila lah. Bila dah naik pangkat gila-gila, tak ramai lah lelaki-lelaki yang berani nak masuk Minang, nak ajak dating-dating, dia kata. Tapi hidup dia gembira pada waktu tu, umur 26 tahun tu. Dia rasa dia seorang janda muda yang bebas. Dia boleh buat apa saja, walaupun dia tak ada saudara mara, raya pun sorang-sorang, dia kata. Tapi jauh di sudut hati dia, dia memang inginkan seseorang untuk dia bernaung lah, seorang suami lah, dia kata. Tapi kali ni dia tak nak jadi bini nombor 2 lagi lah. Kalau nak, dia kata, taste dia dah tinggi nak cik bujang, dia kata. Pada waktu tu. Tapi doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Pada satu hari, waktu dia tengah bertugas lah sebagai seorang pegawai bank dekat satu cawangan, dekat sekitar Kuala Lumpur, Selangor, tiba-tiba ada seorang ustaz muda datang nak buat urusan bank dengan dia. Ustaz muda tu selalu macam setiap kali datang dia akan tengok Erina. Sebab Erina pada waktu tu lawa, dia kata, dia rambutnya panjang, mayang mengurai, ketak-ketak sikit. Lepas tu dia pula pandai make up. Setiap kali sebelum datang bank, dia kata pergi tadah muka dekat salon dulu, make up dulu, dia kata, biar cantik, biar menarik. Sebab pada waktu tu dia memang tak semayang, dia kata. Memang diajar untuk semayang bila dekat universiti, dekat sekolah, tapi dia malas, dia kata. Dia malas nak semayang sebab benda tu tak diajar daripada kecil. Jadi dia berhias-hias, buat rambut-rambut, setting-setting rambut sebelum pergi bank lah, dia kata. Jadi disebabkan itu, dia telah menarik perhatian hati seorang ustaz. Jadi ustaz tu pun ajaklah dia keluar, ajaklah dia macam berdating-dating lah. Tapi bukannya berdating berdua-duaan, dia kata dekat kedai makan, dia kata dekat kedai makan. Benda pertama yang ustaz tu tanya, bukanlah tanya awak ni anak dara ke? Tak. Dia tanya macam ni, awak ni ada benda kurafat yang awak amalkan ke?
Waktu tu Erina kata sentap hati dia. Soalan pertama ialah, adakah benda kurafat yang saya amalkan? Sebabnya ustaz tu kata setiap kali dia pandang Erina, dia macam terpandang sesuatu. Dia pun tak tahu apa yang dia pandang. Dia kata dia dapat rasa, dia dapat kesan. Sebabnya ustaz ni dulu dia belajar dekat Mesir. Waktu dekat Mesir, dia waktu lapang dia ada belajar macam mana nak buat perubatan Islam, ruqyah-ruqyah, halau-halau jin tu kan. Jadi dia tengok Erina ni, sejak pertama kali jumpa Erina ni cantik, tapi dia kata dia ada orang yang berdamping dengan dia. Jadi bila dah nampak macam tu, mula-mula Erina untuk pertemuan pertama, dia tak naklah bagi tahu yang dia ada amalkan sesuatu dan dia ada bekas jahit yang diberikan nenek dia tu, yang katanya adalah warisan keluarga kan. Jadi dia tak nak bagi tahu, dia pun kata mengelak. Tapi banyak kali jumpa, lepas banyak kali jumpa, barulah si ustaz ni beritahu yang dia nak serius dengan Erina. Dan Erina cakap, oh, tak ada masalah. Jadi ustaz ni pun bawa lah Erina pergi jumpa keluarga. Dan keluarga ustaz ni memang semuanya keluarga agama lah. Jadi Erina kata dia segan sangat pada waktu tu bila diorang semua ajak semayang berjemaah, dan dia tak tahu macam mana nak semayang, main tonggang-tonggek je. Dia kata redha je lah tonggang-tonggek tu, dia kata. Jadi dia kata selepas dah lama kenal tu, barulah ustaz ni bagi menawarkan diri untuk mengubat Erina. Tapi pada waktu tu Erina dah mula sayang dengan ustaz ni, dan dia pun reda lah untuk diubati. Banyak kalilah dia berulang alik dekat rumah ustaz ni, rumah keluarga ustaz ni, untuk dia berubat buang benda Allah tu. Sejak daripada tu dia beritahulah yang dia ada amalkan tu, amalkan ni, dan ustaz beritahu jangan amalkan lagi. Pada satu malam dia kata dia tak boleh tidur, panas gila malam tu, walaupun dia kata cuaca macam mendung-mendung, tapi panas lain macam. Waktu tu dia kata dia cuba nak lelap tapi tak boleh lelap. Akhirnya juga tiba-tiba dia terlelap sendirinya, dan dia perasan dekat hujung katil dia ada seorang perempuan yang sangat cantik gila muka. Tapi perempuan tu muka dia syahdu sangat-sangat. Lepas tu Erina tanya, siapa awak? Dia kata. Lepas tu dia kata, sayalah Puteri Mawar yang menjadi penjaga keturunan awak daripada turun 500 tahun yang lepas sampailah sekarang. Terkejut Erina. Sebab dia tak pernah tahu pun, dia tak pernah jumpa pun dengan Puteri Mawar. Kali terakhir dia kata dia terserempak dengan Puteri Mawar dalam mimpi, itu pun samar-samar dia kata. Ini betul-betul ada dekat depan dia dalam mimpi. Dalam mimpi puteri itu berpakaian seperti puteri zaman silam, dengan cucuk sanggulnya, dengan dia punya kain melerit-leritnya. Dia kata cantik gila puteri itu. Tapi puteri itu macam nak nangis. Jadi Erina tanyalah, kenapa nak nangis? Dia kata, saya kan yang menjaga awak, yang berdamping dengan awak kan. Dia kata, puteri itu bagi tahu macam ni, nampaknya sekarang saya terpaksa tinggalkan Erina sebab Erina dah ada orang yang jaga, dan orang tu sangat-sangat bagus untuk menjaga Erina. Waktu tu Erina, dia tak terfikir lagi apa yang puteri itu maksudkan. Bila dah berborak-borak lebih kurang macam tu, dah berpeluk-pelukkan, macam seolah-olah macam ucapan selamat tinggal. Lepas tu dia pun tersedar daripada mimpi. Bila tersedar daripada mimpi, barulah dia perasan yang dimaksudkan dengan orang yang nak jaga tu adalah ustaz tadi. Jadi bila selang beberapa hari tu, ustaz tu pun nyatakanlah dia nak memasuk minang Erina, dan Erina ni pun tak ada sedara mara, menghia je lah. Akhirnya diorang pun berkahwin. Bila berkahwin, sejak daripada tu memang tak ada lagi amalan-amalan kurafat ataupun jahit-jahit baju kain perca ataupun gurindam-gurindam, memang Erina tak amalkan lagi. Bekas jahit tu sampai sekarang Erina masih lagi simpan. Dan sekarang Erina dah berumur 65 tahun. Dia dah hidup, akhirnya berkahwin dengan ustaz dan melahirkan 5 orang anak, dan sekarang ni dah ada 5 orang anak dan 7 orang cucu. Dah ramailah cucu-cucu. Jadi berlayarlah bahtera kebahagiaan Erina dengan si ustaz tadi. Dan sejak daripada puteri tu, Puteri Mawar tu tinggalkan dia, dia tak pernah lagi mimpi Puteri Mawar. Pada asalnya dia nak buang bekas jahit tu, tapi ustaz cakap benda tu adalah kenangan daripada nenek dia kan, dan bekas tu dah tak ada apa-apa pendamping lagi. Tak ada apa-apa yang tinggal dalam tu. Bolehlah simpan, tak ada masalah. Dan ustaz ni pun dah pun meninggal dunia lebih kurang 15 tahun yang lepas, waktu umur dia 49 tahun akibat serangan jantung.
Jadi sekarang ni Erina hanya bersama dengan keluarga dia dan selalu dengarkan cerita daripada abang, dan dia mendapat kekuatan atas dorongan anak-anak dia. Dia kata dia dapat kekuatan untuk bercerita kisah pengalaman dia bersama bekas jahit tu. Bekas jahit tu dia kata adalah amalan keluarga dia daripada dulu sampai sekarang dan terhenti pada dia. Kalau ikutkan, kalau dia berkahwin dengan orang yang salah, dia kata, mungkin bekas tu akan ada keturunannya. Maksudnya dipaskan pada keturunan seterusnya. Tapi Alhamdulillah dia kata, kesedaran Islam dia makin bagus bila dia berkahwin dengan ustaz tu dan dia tak amalkan lagi bekas jahitan untuk menyeru puteri mawar tu. Jadi itu adalah penamat ceritanya. Abang minta maaf sangat-sangat kalau cerita kali ni tak ada adegan-adegan seram, mengejut ataupun yang kalau ada sesetengah pendengar kan harapkan benda tu hantu kan. Tapi abang lebih kepada kali ini adalah pengalaman, cerita pengalaman seseorang, Puan Ramlah ataupun Makcik Ramlah. Terima kasih sangat-sangat sudi hantarkan, bagikan cerita kepada saya untuk saya kongsikan kepada semua. Jadi siapa-siapa yang tahu tentang amalan bekas jahit, menjahit untuk meminta pertolongan sesuatu daripada alam sebelah, boleh kongsi-kongsi kat bawah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita kali ini. Terima kasih juga pada yang membeli baju abang JSPL dan juga baju nak dijadikan cerita. Terima kasih sekali lagi yang membeli sambal lara dan juga membeli perapan sate. Ada juga yang cakap, oh makcik dah beli dah perapan sate dengan sambal tu. Ada kalanya makcik kena otot-otot sikit untuk sesuai dengan selera. Yelah, setiap orang seleranya berbeza-beza kan, tapi yang penting warisan perapan sate itu adalah warisan mak ayah abang kan, dapat dirasai oleh semua orang. Dan perapan dan sambal lara tu adalah salah satu sumbangan abang untuk menolong kawan abang kan, untuk perubatan dia. Terima kasih sangat-sangat pada semua yang membeli. Terima kasih sekali lagi sudi dengarkan cerita abang. Kita jumpa dua lagi hari. Abang dah berbelit-belit lah. Terima kasih, kita jumpa lagi 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.